Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdik wa wa'lika ma istata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Alhamdulillah, auda muslimin dan muslimat yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian, segala puji-pujian dan syukur kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum kerabat baginda, para sahabat-sahabat baginda serta pengikut-pengikut baginda yang jujur lagi setia hingga ke akhir zaman. Alhamdulillah, dengan izin dan kerana Allah Subhanahu wa taala jua, hari ini kita sekali lagi diberikan kesempatan untuk bersama membawakan kepada auda secara langsung menunaikan sembahyang fardu Jumaat yang kami sambung terus dari Jamiah Sri Hasan Al-Bolkiah, Kampung Kiarung. Pertemuan kita pada hari ini, hari Jumaat, kita bersama 18 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 5 hari bulan Jun 2026 Masihi. Saya Abdul Wali Umul Fazil berperanan selaku jurulas untuk tengah hari ini akan cuba untuk memberikan gambaran dan juga ulasan sekitar perjalanan secara langsung menunaikan sembahyang fardu Jumaat ini. Auda muslimin dan muslimat yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian, apa yang dapat kita gambarkan pada ketika ini? Sebentar tadi para jemaah yang hadir lebih awal ke Jamiah Sri Hasan Al-Bolkiah, Kampung Kiarung ini sudah pun selesai menunaikan sembahyang sunat hajat 2 rakaat, dan sebahagian daripada para jemaah pada ketika ini mengambil tempat dan juga kedudukan masing-masing dari dalam ruangan Jamiah Sri Hasan Al-Bolkiah sementara menantikan seruan azan yang akan berkumandang tepat pada pukul 12.45 tengah hari ini nanti, yang juga menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Jumaat. Dari Jamiah Sri Hasan Al-Bolkiah, Kampung Kiarung, berperanan selaku khatib untuk hari ini yang akan menyampaikan khutbah, seterusnya mengimamkan sembahyang fardu Jumaat ialah Yang Mulia Imam Abdul Aziz bin Haji Abdullah, sementara berperanan selaku ma'asyir ialah Yang Mulia Ahmad Syafiq bin Haji Uthman. Baiklah, untuk seketika kita ikuti bersama bacaan tazkir dari Masjid Jamiah Sri Hasan Al-Bolkiah, Kampung Kiarung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. اللهم صل وسلم وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وزده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ومهابة ورفعة وبرا. رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, udah muslimin dan muslimat yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian. Sebentar tadi kita telah pun bersama mengikuti bacaan tazkir yang kami sambung terus dari Jami' Asri Hasan Al-Bolkiah, Kampung Kiarung. Sudah sekarang mengikuti secara langsung menunaikan sembahyang fardu Jumat dari Jami' Asri Hasan Al-Bolkiah. Dan kelihatan pada ketika ini para jemaah alhamdulillah sudah pun mula memenuhi ruangan masjid ini. Dan sebagai panduan bersama, sedikit masa saja lagi, tepat pada pukul 12.45 menit tengah hari ini nanti, seruan azan akan berkumandang menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Jumat. Pertemuan kita pada hari ini, hari Jumat, kita bersama di 18 Zulhijjah 1447 Hijrah, bersamaan 5 hari bulan Jun 2026 Masihi. Dan insya-Allah khutbah Jumat yang akan disampaikan oleh para khatib di mimbar-mimbar masjid di seluruh negara Brunei Darussalam nanti akan membawakan satu tajuk, iaitu judi terselindung di sebalik hiburan. Jadi insya-Allah sama-sama kita memberikan perhatian dan juga tumpuan pada khutbah Jumat yang akan disampaikan nanti, dan mudah-mudahan kita akan dapat mengambil pengajaran dan juga iktibar daripadanya juga. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dihormati sekalian, hari Jumat ini adalah merupakan penghulu segala hari. Hari yang sangat istimewa bagi umat Islam. Hari yang penuh dengan keberkatan, kemuliaan, dan juga hari untuk kita melipat gandakan amal ibadah kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pada hari Jumat inilah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk bersegera lebih awal ke masjid dan meninggalkan kerja masing-masing seperti berjual beli maupun pekerjaan-pekerjaan lainnya. Ini adalah semata-mata untuk mendengarkan khutbah dan seterusnya menunaikan sembahyang fardu Jumat. Baharulah setelah selesai menunaikan sembahyang itu, kita ini meneruskan usaha mencari rezeki dan terus-menerus mengingati Allah Subhanahu wa taala dalam apapun jua keadaan. Suka kita bawakan sebagai renungan bersama sebelah tengah hari ini satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumat, maka pergilah kamu ke masjid untuk mengingati Allah, yaitu dengan mengerjakan sembahyang Jumat, dan tinggalkanlah berjual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika benar kamu mengetahui. Jadi hadirin yang dihormati sekalian, menerusi perhimpunan pada sembahyang fardu Jumat yang diadakan setiap minggu ini, ia adalah merupakan perhimpunan mingguan yang memberikan manfaat yang amat besar kepada seluruh umat Islam. Kerana di dalam sembahyang Jumat ini akan disampaikan khutbah untuk manfaat dan panduan kehidupan di dunia dan juga di hari akhirat kelak. Baiklah hadirin muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, sebentar saja lagi seruan azan akan berkumandang menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Jumat tepat pada pukul 12.45 minit tengah hari. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya karim.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wab'athhu al-maqama al-mahmuda alladhi wa'adtah innaka la tukhlifu al-mi'ad Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Auda muslimin dan muslimat yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian. Demikianlah tadi seruan azan berkumandang dari Jami'ah Asri Hasanul Bolkiah Kampung Kerong menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Jumaat. Kita percaya juga seruan azan ini turut berkumandang di seluruh masjid-masjid di negara kita Brunei Darussalam. Kelihatan pada ketika ini para jemaah ada yang bangun untuk mendirikan sembahyang sunat rawatib, iaitu sembahyang sunat 2 rakaat sebelum menunaikan sembahyang fardu Jumaat nanti. Dan insyaAllah seketika nanti khatib akan naik ke atas mimbar untuk menyampaikan khutbah Jumaat edisinya minggu ini
InsyaAllah kita akan dapat sama-sama mendengarkan satu tajuk, judi terselindung di sebalik hiburan. Peperanan selaku khatib untuk hari ini dari Jamiah Asri Hasan Al-Bolkiah, Kampung Kiarong, ialah Yang Mulia Imam Abdul Aziz bin Haji Abdullah. Sementara ma'asyir untuk hari ini ialah Yang Mulia Ahmad Syafiq bin Haji Uthman. Audia muslimin dan muslimat yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian, apabila kita memperkatakan mengenai dengan judi ini, kita renungkan seketika. Allah Subhanahu wa taala ada berfirman, ini di dalam surah Asy-Syura ayat 19 yang tafsirnya, Allah maha lemah lembut terhadap hamba-hambanya. Dia mengurniakan rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Audah, kekayaan maupun kesenangan adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang bersifat Ar-Razik, memberi rezeki kepada mereka yang dikehendakinya. Dan sesungguhnya ada banyak cara ataupun jalan untuk mendapatkan sumber rezeki, umpamanya bercucuk tanam, berniaga dan seumpamanya. Namun yang kurang menyenangkan, ada yang cuba mendapatkan rezeki itu menerusi dengan satu cara jalan yang salah, tanpa cuba untuk mempedulikan halal haramnya. Jadi sama-sama kita dengarkan khutbah Jumat untuk hari ini. صلوا عليه وسلموا تسليما. Bahawa Allah Subhanahu wa taala dan sekalian malaikatnya memberi selawat ke atas Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, ucaplah salawat dan salam ke atasnya. Hai sekalian umat Islam dan perhimpunan orang-orang yang beriman, barang dirahmati kamu oleh Allah, bahawa telah diriwayatkan di dalam sebuah hadis yang sahih daripada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu daripada sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, ia telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hari Jumaat itu ialah penghulu segala hari, hari mengerjakan haji bagi orang-orang fakir dan hari raya kepada orang-orang miskin. Adalah dua khutbah pada hari Jumaat itu menggantikan tempat 2 rakaat daripada 4 rakaat sembahyang fardu zuhur. Oleh yang demikian, apabila khatib naik ke atas mimbar, maka janganlah seseorang pun daripada yang hadir ini berkata-kata. Kerana barang siapa yang bercakap ataupun berkata-kata, sesungguhnya sia-sialah ia dan tiadalah sempurna Jumaatnya. Maka diamlah, dengarkanlah khutbah, taatlah kamu, mudah-mudahan kamu beroleh rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا الرسول العظيم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Jemaah yang dirahmati Allah, bertakwalah kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan keimanan kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ialah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala, beroleh kejayaan dan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Maidah ayat 91, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuridu asyaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah. Fahal antum muntahun? Sadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya syaitan itu mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian antara kamu dengan sebab meminum arak dan bermain judi dan menghalangi kamu daripada mengingati Allah dan mengerjakan sembahyang. Dan tidakkah kamu mahu berhenti daripada melakukan perbuatan keji itu? Jemaah yang dirahmati Allah, kini ramai yang mencari jalan singkat untuk mendapatkan wang, harta dan kekayaan tanpa berusaha,
tanpa berpenat dan tanpa memikirkan soal halal atau haramnya. Antara jalan yang paling mudah namun sangat keji ialah judi. Walaupun ia kelihatan menyeronokkan dan menjanjikan keuntungan segera, hakikatnya ia adalah jalan pintas yang membawa kepada kehancuran hidup di dunia dan azab di akhirat. Sesungguhnya Islam mengharamkan segala bentuk perjudian, sama ada melalui permainan, hiburan atau apa jua saluran yang mengandungi unsur pertaruhan. Ini kerana judi bukan sahaja merosakkan akhlak, malah turut menggugat kestabilan individu, keluarga dan masyarakat. Larangan ini telah dinyatakan dengan jelas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya melalui suratul Maidah ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan anak panah itu adalah perbuatan keji daripada perbuatan syaitan. Maka hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu beroleh kemenangan dan keberuntungan. Jamaah yang dirahmati Allah, judi ibarat racun yang perlahan-lahan menyerap dalam kehidupan seseorang. Jika tidak dihentikan, ia boleh menjadi seperti barah yang merosakkan bukan hanya diri sendiri, malah turut memberi kesan buruk kepada keluarga dan masyarakat. Judi ini tidak berlaku tanpa sebab. Antara punca utama yang mendorong seseorang terjerumus dan terjebak ke dalam perjudian ialah: pertama, kurangnya pengetahuan dan penghayatan agama. Kesibukan mengajar keseronokan dan kemewahan dunia menyebabkan ramai lalai daripada mendalami dan mengamalkan ilmu agama. Tanpa ilmu yang menjadi benteng, seseorang mudah terjerumus dalam perbuatan maksiat yang tidak bermoral. Kedua, mengikut hawa nafsu. Dorongan nafsu dan keinginan untuk hidup senang menjadikan seseorang tamak dan sanggup melakukan perkara haram. Dalam keadaan ini, ajaran agama diketepikan demi kepuasan sementara, walaupun akhirnya membawa kerugian yang besar. Ketiga, tekanan hidup dan masalah sosioekonomi. Kesempitan hidup dan pendapatan yang rendah mendorong sesetengah individu mencari jalan singkat untuk mendapatkan wang. Mereka menyangka judi mampu mengubah nasib, sedangkan hakikatnya ia hanya membawa kehancuran dan penyesalan. Jemaah yang dirahmati Allah, perjudian bukan sekadar perbuatan yang haram di sisi agama Islam, tetapi ia juga membawa pelbagai kesan buruk yang boleh meruntuhkan kehidupan individu, memecah belahkan keluarga dan merosakkan kesejahteraan masyarakat. Antara kesan buruk perjudian terhadap individu dan masyarakat ialah: pertama, keruntuhan akhlak dan maruah. Ketagihan berjudi merosakkan akhlak dan menjatuhkan maruah diri. Ia bukan sahaja memberi kesan kepada individu, malah turut mengganggu keharmonian keluarga dan masyarakat. Kedua, menyemai dendam dan permusuhan. Judi melahirkan sifat tamak, pentingkan diri dan mudah mencetuskan pergaduhan apabila berlaku kekalahan atau penipuan. Ia juga boleh memutuskan silaturahim dan menyuburkan kebencian. Ketiga, melalaikan tanggungjawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang hanyut dalam perjudian sering meninggalkan ibadat sembahyang dan semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa mereka menjadi gelisah dan kehidupan sentiasa terasa sempit. Keempat, dibebani hutang dan masalah kewangan. Ketagihan judi mendorong seseorang berhutang secara berlebihan dan akhirnya terperangkap dalam tekanan serta masalah kewangan yang serius. Kelima, terpesongnya akidah. Lebih membimbangkan, setengah penjudi mula percaya kepada perkara khurafat seperti mimpi, bomoh dan seumpamanya. Kepercayaan sebegini menyeleweng daripada ajaran Islam dan boleh membawa kepada syirik. Ahli Jumaat yang dirahmati Allah, judi bukanlah sesuatu yang asing dalam kehidupan manusia. Ia telah wujud sejak zaman berzaman, mengheret ramai ke lembah kehancuran. Namun dalam arus kemodenan hari ini, bentuknya semakin terselindung di sebalik nama hiburan dan permainan. Kadangkala ia tidak lagi kelihatan jelas sebagai judi, namun hakikatnya tanpa membawa unsur yang sama seperti pertaruhan, ketidaktentuan dan harapan kepada nasib semata-mata.
inilah bentuk perjudian moden yang lebih halus tetapi tetap membinasakan. Salah satu contoh yang perlu diberi perhatian ialah Bull Ride Challenge, iaitu permainan yang menguji ketahanan fizikal dengan menunggang lembu mekanikal yang bergerak secara tidak menentu. Pada zahirnya ia kelihatan sebagai hiburan semata-mata, namun hakikatnya berubah apabila penyertaan dikenakan bayaran dan ganjaran hanya diberikan kepada peserta yang berjaya. Menurut syarak, jika hadiah tersebut bersumber daripada bayaran penyertaan pemain, maka ia merupakan suatu pertaruhan yang menyebabkan salah satu pihak akan untung dan satu pihak lagi akan rugi. Apabila wang dijadikan taruhan, yang menang memperolehi keuntungan, manakala yang kalah kehilangan bayaran tanpa sebarang pulangan, maka permainan ini telah melangkaui batas hiburan dan jatuh kepada unsur perjudian. Inilah hakikat yang tidak boleh dipandang ringan, kerana setiap bentuk pertaruhan yang membawa kepada untung rugi sebegini adalah termasuk dalam kategori judi yang diharamkan oleh syarak. Sehubungan itu, umat Islam hendaklah berwaspada dan menjauhi segala bentuk aktiviti yang mengandungi unsur pertaruhan, walaupun ia diselundingi dengan nama hiburan atau cabaran, kerana sesungguhnya yang haram tetap haram, walau dalam apa jua bentuk sekalipun. Menurut Imam Al-Mahalli dalam kitab Kanzil Raghibin, jika disyaratkan dalamnya suatu permainan, ada harta yang dipertaruhkan daripada kedua belah pihak yang bertanding, iaitu bahawa sesiapa yang menang daripada kedua belah pihak, harta pihak lain yang dipertaruhkan akan menjadi miliknya, iaitu orang yang menang, maka itulah judi yang diharamkan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat difahami bahawa suatu permainan yang dikategorikan sebagai judi ialah permainan yang melibatkan pertaruhan harta, sama ada dalam bentuk wang ringgit atau selainnya, dari pihak yang ikut serta. Oleh demikian, sebagaimana yang difatwakan oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam mengenai permainan Bull Ride Challenge, Fatwa Siri 2021-2025, yang telah dikeluarkan oleh Yang Berhormat Pihin Mufti Kerajaan pada 27 Jamadil Akhir 1447 Hijrah bersamaan 18 Disember 2025 Masihi, umat Islam adalah dilarang dan haram hukumnya melibatkan diri dalam permainan tersebut, sama ada sebagai pemain atau penganjur, kerana ia merupakan suatu dosa. Dalam perkara ini, pihak-pihak berautoriti yang mengawal penganjuran permainan seumpama ini juga wajib mengambil perhatian tentang hukum mengenainya, kerana akhir-akhir ini permainan seumpama ini semakin lumrah diadakan, terutamanya di musim-musim perayaan. Jemaah yang dirahmati Allah, setiap perintah dan larangan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tanda kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Antara larangan yang ditegaskan dalam Islam ialah judi. Sesungguhnya judi itu nampak mudah, menyeronokkan dan menjanjikan pulangan segera, tetapi akhirnya membawa kepada penyesalan, ketagihan, hutang, pertengkaran, keruntuhan rumah tangga dan hilangnya keberkatan dalam kehidupan. Kita tidak menafikan bahawa setiap insan pasti pernah melakukan kesilapan, namun Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan sentiasa membuka pintu taubat bagi sesiapa yang ingin kembali kepadanya. Bagi yang pernah terjebak dalam judi secara terang atau tersembunyi, segeralah bertaubat dan hentikanlah segala bentuk perbuatan yang mengundang dosa dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, marilah kita sama-sama berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memelihara diri kita, keluarga dan masyarakat daripada belenggu judi dan segala bentuk kemaksiatan. Semoga dengan menjauhi perkara yang diharamkan, kita mendapat keberkatan hidup dan negara ini terus dirahmati serta diridai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai manusia, makanlah makanan daripada apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang nyata bagi kamu. Barakallahu lana fil Qur'anil azim
ونفعنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا تلاوته إنه هو السميع العليم. وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أدم العون برحمتك ووفق للعدل والمعرفة لمن أنعمت عليه بالامتنان للخلافة الإسلامية واخترته لصلاح أمور المسلمين في الدنيا والآخرة. عبدك الواثق بالله. Ke bawah dunia yang maha mulia paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Mulkiyah Muizzuddin wad Daulah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi wad Din Sultan dan Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dan ke bawah dunia yang maha mulia paduka Sri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Salihah binti Al-Marhum Pangeran Pemanca Pangeran Anak Haji Muhammad Alam. أطال الله عمرهما في صحة وعافية وخلد ملك جلالة سلطاننا. اللهم أدم الشرع الشريف له ولوزرائه ورجال حكومته سبيلا ومنهاجا وارزقهم التوفيق لكل خير واجعلهم سراجا وهاجا. اللهم فرج هموم المسلمين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخيا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين واخذل أعداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين واهدنا الصراط المستقيم. ربنا عليك توكلنا وأنت حسبنا ونعم الوكيل. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. استووا للصلاة رحمكم الله. استووا واعتدلوا. Luruskan saf, rapatkan saf.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الفاتحة إلى حضرة أمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أصحابه الكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامة أن تلحظ بعين عنايتك ربانية وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية الواثق بالله كبوah duli yang maha mulia paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzuddin wad Daulah ibni almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi wad Din Sultan dan Pertuan Negara Brunei Darussalam dan kebawah duli yang maha mulia paduka Sri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Salihah binti almarhum Pangeran Pemanca Pangeran Anak Haji Muhammad Alam Allahumma hfazhuma fi nafsayhima wa ahlihima wa auladihima wa ahfadihima wa qarabatihima wa ra'iyatihima ajma'in ala mamarid الدهور واجعل ملك جلالة سلطاننا معمورا بالتقدم والعلم والصلاح على ما تحبه وترضاه اللهم دفع عنا وعنهم البلاء والوباء والأمراض والأسقام وأزل عنا وعنهم الشكوك والفتن والأوهام بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك أن ترفع البلاء والوباء والطاعون عنا وعنهما وعن جميع المسلمين وأن تجيرنا من شر الظالمين ومن شر إبليس وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس أن تصرف عنا جميع ذلك اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظنا والمسلمين وقنا وإياهم شر المخاوف أجمعين واحفظنا من الفتن والوباء وشرور الحرب وصولة الظالمين واجعلنا من شر ما قضيته سالمين اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا
يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم تقبل صلاتنا ودعاءنا وثبتنا على الإسلام والإيمان وارحم آباءنا وأمهاتنا وأموات المسلمين آمين يا رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا وبارك لنا ووفقنا لطاعتك أجمعين. ربنا وجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Alhamdulillah. Alhamdulillah kepada muslimin dan muslimat yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian. Sebentar tadi selamat sempurnalah sudah kita mengikuti siaran langsung menunaikan sembahyang fardu Jumaat yang kami sambung terus dari Jami' Asri Hasan Al-Bolkiah Kampung Gerong. Dan kelihatan pada ketika ini para jemaah sudah pun mula meninggalkan ruangan masjid, manakala sebahagiannya lagi ada yang bangun untuk mendirikan sembahyang sunat rawatib, iaitu sembahyang sunat 2 rakaat selepas menunaikan sembahyang fardu Jumaat sebentar tadi. Jadi sekarang kita sampailah sudah ke penghujung siaran langsung menunaikan sembahyang fardu Jumaat ini, dan untuk akhirnya kita renungkan seketika firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 3 yang tafsirnya, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyang mereka dan orang-orang yang menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Si Abdul Wali Mulfazil mewakili penerbit, begitu juga rakan-rakan juruteknik dan juga rakan-rakan yang turut sama menjayakan siaran langsung ini mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.